Okey. Cabut. Bukan. Kat lah Aizat cabut. Hilang dah mic dia. Okay, Assalamualaikum dan selamat datang Kopi Bersama Coach. Dan hari ini tetamu saya adalah seorang audiologist ataupun dalam bahasa Melayu adalah seorang pakar pendengaran. Betul ke tak tu? Pakar pendengaran. Jadi sila kenalkan diri sikit, Encik Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul bin Alias. Saya seorang pegawai audiologi. Audiologi itself adalah pembelajaran tentang kita cakap bunyi dan juga pendengaran lah. Lepas tu orang yang praktis audiologi ni kita panggil sebagai audiologist lah. Apa sebenarnya punca berlaku kehilangan pendengaran? Apa antara punca lazim? Okey, kalau pendengaran kita dilahirkan dengan pendengaran lah. So punca-punca dia pelbagai sebenarnya. Ada yang daripada lahir, which is kita cakap congenital, ataupun bila dah sudah dewasa baru dia mengalami masalah pendengaran. So kita panggil acquired hearing loss. So ada banyak faktor lah. Boleh jadi congenital, virus ataupun exposure bunyi bising dan sebagainya lah. Dia tak ada satu one fix for all lah. Jadi betul ke orang cakap kalau kita pasang earphone terlalu kuat ni boleh berlaku punca kerosakan pendengaran? Interesting. Sekarang kan kita ni dah masuk pasca COVID kan. So everyone akan join meeting online. So semua orang akan gunakan earphone. Sebenarnya memang ada kajian yang menyatakan bahawa penggunaan earphone yang dalam tempoh masa yang lama dan juga terlampau kuat boleh menyebabkan masalah pendengaran lah. Kalau dalam meeting tu kalau bos saya terlalu kuat, saya boleh cakap bos, perlahan sikit pendengaran. Sebagai kita cakap tips lah kan, untuk pakai earphone tu eloknya kurang daripada separuh lah. So daripada suruh orang tu diam, kita yang sendiri kita kena adjust sendiri, betul. Okey. Jadi sampai satu tahap kalau kerosakan pendengaran tu teruk, itu ke yang diorang pakai bantuan pendengaran tu? Boleh jadi sebab masalah pendengaran ada 3 jenis dan salah satunya adalah sensory neural hearing loss. Dan kalau pesakit itu mengalami masalah pendengaran jenis sensory neural hearing loss, memang kita sedia untuk pakai alat bantu pendengaran lah, atau nama common dia hearing aids. Jadi macam mana masalah pendengaran ni kita boleh check ataupun diagnose? Kita boleh tahu kita punya tahap pendengaran dengan buat ujian pendengaran lah. Basically simple je, buat hearing test. Hearing test ni boleh didapati ataupun kita boleh buat hearing test dekat mana-mana klinik yang ada perkhidmatan audiologi, ataupun dekat hearing aid center, ataupun dekat hospital yang mempunyai kepakaran ENT dan audiologi lah. Jadi tadi saya ada sebut pasal alat bantuan pendengaran tu kan. Boleh cerita tak secara spesifik apa itu? Okey, kalau hearing aids, macam kita tahu dia satu device lah, device yang kecil yang akan menguatkan bunyi mengikut masalah pendengaran seseorang lah. Maksudnya dia akan menguatkan bunyi mengikut frekuensi orang tu. Contoh kalau macam coach ada masalah pendengaran, saya fitkan hearing aids tu mengikut pada masalah pendengaran coach supaya dia tak menguatkan semua bunyi, tapi dia menguatkan bunyi-bunyi tertentu supaya orang yang mempunyai masalah pendengaran dapat mendengar dengan lebih baik lah. So basically dia ada mikrofon kat luar telinga and then dia tembak ke dalam telinga, kuatkan gitu? Dia ada mikrofon di luar telinga untuk menangkap bunyi dan ada speaker di dalam untuk mentransmitkan bunyi lah. So ini dia lebih kurang terbalik lah dengan ANC. So adakah benda itu bagus untuk kita selalu pakai? Lebih baik ke berbanding dengan earphone biasa? Betul. Seeloknya menggunakan earphone ANC lah, kita cakap anti-nav cancellation adalah lebih baik penggunaannya daripada earphone biasa. Kerana apa ya? Sebab jika kita pakai earphone yang jenis biasa, kita masih boleh mendengar bunyi bising yang ada di sekeliling. Kemudian disebabkan itu, kita tendensi untuk menguatkan bunyi peranti kita lah. Contoh kita dengar lagu dekat phone, gunakan earphone dan kita masih boleh dengar bunyi sekeliling, bunyi earphone tu kurang. So kita akan menguatkan bunyi. Itu akan menyebabkan telinga kita terdedah dengan bunyi yang lebih kuat lah. Jika kita menggunakan earphone ANC, dia telah mengurangkan bunyi sekeliling supaya bunyi handphone tu tak adalah kuat sangat. Contoh saya pakai earphone dekat tempat yang bising, jadi saya nak dengar lagi kuat muzik tu, saya terpaksa kuatkan lagi. Kalau pakai ANC, dia dah tolong cancelkan. Betul, dia cukup memadai lah. So lebih baiklah dari segi kesihatan pendengaran kita. Betul. So technically, adakah pakai hearing aid ni boleh memberikan kita pendengaran superhuman? Itu misconception lah. Misconception. Macam saya cakap sebentar tadi, bila pakai hearing aids ni, kita menguatkan bunyi berdasarkan frekuensi tertentu yang audiologis itu setkan lah. Macam contoh dekat certain frekuensi orang tu ada masalah pendengaran, kita hanya menguatkan kat certain frekuensi saja. Dia tak adalah kita memberi jadi superhuman ataupun bionic hearings.
Okey, untuk hearing aid ni kan, kalau saya pergi Shopee, ada yang RM22, RM60, RM100, RM200 lebih. Jadi benda yang kita boleh beli online ni boleh pakai ke? Sangat kontroversial pasal kes ni lah sekarang ni, sebab platform online e-commerce ni memang sangat, kita cakap, membangunkan, dan ada juga orang yang mengambil kesempatan. Jadi jika nak tengok hearing itu sendiri, seeloknya jumpalah orang yang betul-betul pakar terhadap alat bantu pendengaran tu lah. Sebab apa, kalau kita dekat Shopee tu, kadang-kadang kita bukan beli hearing aids, dia hanyalah amplifier, which is pembesar suara sahaja, dan dia akan merosakkan lagi pendengaran daripada membaikkan pendengaran. Anda kata kalau pendengaran saya terjejas kan, adakah benda ni boleh dibaiki ataupun memang dah tak ada solution, memang kena terus pakai hearing aid sepanjang hayat? Okey, macam yang saya cakap sebelum tadi lah, masalah pendengaran tu kita terbahagi pada 3 jenis lah. So ada masalah pendengaran yang kita boleh reverse dan ada yang tak boleh reverse lah, bergantung jenis masalah pendengaran tu. Okey, air masuk dalam telinga macam pergi swimming ke apa ke, bahaya ke tidak? Generallynya tak ada efek lah kalau telinga kita tak ada berlubang, maksudnya tak ada tendensi untuk merosakkan pendengaran. Tetapi jika air tersebut berdalamnya ada bakteria, dijangkiti bakteria, dikuatirilah kita punya kawasan telinga luar, salur telinga dijangkiti bakteria juga, contohnya otitis externa, itu lebih juga menyakitkan lah. Jadi seeloknya cuba elakkan lah jadi masuk air dalam telinga. Antara kaedah ibu bapa Asian ni adalah dari segi disiplin fizikal. Antaranya adalah tanpa menampar. Okey, adakah itu sesuatu yang tak bagus? Anda kata kalau contohlah tanpa pipi ke ataupun tanpa yang tulang telinga, adakah itu berbahaya pada kanak-kanak tersebut? Ada tendensi untuk kita boleh rupture eardrum lah dengan penamparan tu lah. Maksudnya gegenang telinga pecah? Ya, betul, gegenang telinga boleh berlaku. Bila satu penamparan itu terlampau kuat, satu tamparan itu kuat, kemungkinan pressure yang kita berikan kepada telinga tu dia agak kuat lah. Sebab kita punya gegenang telinga tu hanyalah layer lapisan lah. Kalau pressure tu agak kuat, dia senang untuk burst lah. Telinga ni satu tisu kan, satu tisu manusia lah. Jadi dia boleh sembuh balik ke? Macam kalau berlubang boleh tutup balik ke? Ikut juga, ada juga kes yang kita hanya biarkan dia sahaja, dia akan sembuh kembali. Tetapi ada kes yang kita perlu buat rawatan, which is kita cakap timpanoplasti, which is kita nak tampal balik lah gegenang telinga tu. Tampal maksudnya tampal apa tu? Tampal layer yang berlubang lah. Pada? Dia berlubang lah. Maksudnya tempek tu dia tempek dengan apa? Dia tempek, dia letak je. Letak apa tu? Mana aku tahu. Okay. Aku bukan ENT surgeon. Okay, so audiologist dan ENT tu bidang berbeza lah kan? Tak payah masukkan Okay, macam mana kalau tiba-tiba kan, duduk tak duduk, ada dengan bunyi macam berdesing telinga tu. Apa tu? Okey, kalau bunyi berdesing, kita dalam medical terms kita panggil as a tinnitus lah. Tinnitus ni salah satu simptom yang disebabkan oleh masalah lain. Contoh, pesakit itu mempunyai masalah pendengaran, so dia tendensi untuk mendengar bunyi berdesing dalam telinga. Tapi tinnitus ni dia bukanlah satu disease, dia hanyalah satu simptom lah terhadap benda lain. Boleh jadi orang tu mempunyai masalah pendengaran, ada tumor di belakang telinga, pelbagai punca lah menyebabkan tinnitus ni. Jadi kalau saya ada dengar bunyi berdesing tu, patutkah saya risau? Okey, dia biasanya orang dengar bunyi berdesing ni apabila dalam keadaan yang senyap. Itu biasalah. Kalau awak berada dalam kereta seorang-seorang, tak ada apa-apa, awak dengar bunyi itu kita kata biasa. Biasa maksudnya. Tetapi awak boleh untuk pergi ke klinik untuk buat check up lah, regular check up. Tetapi kalau tidak biasa, kalau dalam keadaan orang bercakap pun kita mendengar bunyi berdesing. Bunyi berdesing tu sangat kuat, dia kerap datang, mengganggu, tak boleh tidur. Itu memang red flags lah kita cakap. Okey, satu lagi nak tanya, kenapa ada manusia yang tahi telinga cair dan ada yang tahi telinga keras? Adakah itu satu simptom kepada penyakit juga ke macam mana? Itu genetik lah, genetically. Dan kebanyakan Asia tahi telinga dia jenis yang keras lah. Kalau contoh kita ambil orang putih ke bla-bla barat mungkin kita dapat gold. Okey, so earwax dia orang tu. So dari segi tekstur, warna lebih pada genetik. Sort of like that. Dan setiap orang berbeza-beza. Pemakanan, environment boleh jadi. So pasal topik telinga ni kan, patut tak kita korek? Patut ke? Tak patut. Sebenarnya telinga kita ada mekanisme untuk
mengeluarkan tarik telinga itu sendirilah. Contohnya bila kita mengunyah, sebenarnya salur telinga kita bergerak. So, dia akan push out the earwax by itself lah. So, tak perlu untuk kita korek pun sebenarnya. Cuma selepas mandi tu boleh lap lah. So maksudnya benda-benda yang orang selalu jual dekat Shopee, benda tolong korek, siap ada kamera lagi, ada yang tembak air semua tu, technically salah lah. Okay, basically benda tu apa yang kita buat tau. Kita orang yang buat, tapi cuma setengah orang yang, contoh kita cakap netizen yang beli benda tu, kadang-kadang kita tak tahu jarak salur telinga tu berapa jauh dengan gegendang, kan bahaya. So ada tendensi untuk rupture gegendang telinga juga, bagi infection. Contoh kalau pakai korek-korek tu tak basuh, benda tu kotor dan masuk lagi dalam telinga, boleh datang ke infection. Mereka beli sekadar alat, tapi kepakaran tu mereka tak ada. So elakkan. Tapi kalau banyak sangat tarik telinga, awak boleh pergi ke mana-mana klinik ENT buat treatment. So doktor akan keluarkan tarik telinga awak. It's better macam tu lah, Okay, ini bukan sponsor, tapi saya nak share sikit pasal Zeus Coffee. Personally, saya rasa ia adalah coffee chain yang paling berbaloi dari segi harga dan ada pelbagai kopi serta minuman lain. Semuanya sedap-sedap. Paling best adalah dengan apps Zeus Coffee ni ada pelbagai voucher diskaun dan juga free coffee. Yes, ada free. Macam saya sendiri adalah Zeus Elite member, setiap bulan akan dapat pelbagai voucher. Lepas tu untuk setiap 8 pembelian akan dapat voucher free drink, minuman percuma. Jadi apa yang saya selalu buat adalah untuk minuman yang premium, yang frappe, yang mahal-mahal sikit tu, saya redeem free saja, baru berbaloi. Jadi kalau anda sendiri nak cuba Zeus Coffee, sangat rugi kalau tak gunakan apps dia. Jadi pastikan anda install apps tersebut terlebih dahulu dan gunakan kod saya IZAMXDV, IZAMXDV ketika sign up untuk dapatkan voucher dan jimat dengan pembelian anda. Sekali lagi IZAMXDV. Terima kasih Zeus Coffee. Satu lagi yang lebih tradisional, yang apa tu, macam lilin, cucuk, and then tiba-tiba ada nampak bukti. Scam. Macam mana awak nak petikaikan tu? Ada bukti kat telinga tu? Awak sendiri sebut lilin. Okay. So yang keluar tu lilin yang awak cucuk. Itu pun satu benda yang viral Scam. jugalah. Scam. Sebab apa? Memang betul bila habis tu nampak kat telinga tu, tapi actually sebelum cucuk tu lagi benda tu dah ada. So bukan kat telinga tapi wax biasalah, bukan earwax. Okay, lepas tu betul ke time kita tidur ada kemungkinan untuk serangga kecil macam laba-laba tu boleh masuk dalam lubang telinga kita? Macam mana benda tu boleh berlaku dan apa yang kita perlu buat? Kita hidup ni ada bukan setakat manusia saja, memang ada serangga juga. So ada tendensi untuk berlaku lah. Okay, kalau serangga masuk telinga tak ada cara lain lah, kena pergi jumpa ENT surgeon untuk tengok yang dia keluarkan lah. Okay, earplugs function ke tidak? Function, earplug is a good things actually. Firstly, untuk elakkan kita terlampau expose terhadap bunyi terlampau bising, sangat function lah earplugs. Ataupun ketika kita berenang, kita pakai earplug untuk elakkan air masuk ke dalam telinga. Macam saya cakap tadi lah, air yang kotor boleh menyebabkan infection. Jadi kalau macam tu, kalau saya tidur di tempat yang bising lah kan, contoh apartment lah, tepi highway dan sebagainya, boleh ke saya tidur pakai earplug? Boleh, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Dan adakah earplug ni boleh digunakan berulang kali? Itu bergantung kepada earplug yang coach belilah. Ada earplug yang reusable dan ada earplug yang jenis pakai buang lah. Seeloknya beli earplug yang ada NNR lah, Noise Reduction Ratio. Okey, soalan yang berikutnya, macam mana kesihatan pendengaran kita boleh berkait dengan kesihatan mental? Betul. Ramai yang tak tahu yang sebenarnya masalah pendengaran ni boleh mengait dengan kesihatan lain lah. Macam saya cakap, kesihatan mental. Contohnya kan, jika seseorang itu kurang dengar lah, ada masalah pendengaran yang tidak dirawat, lama kelamaan dia sendiri akan merasa tidak mahu untuk berkomunikasi dengan orang. Dia sendiri akan merasa isolatekan diri dia, terasingkan diri dia. Kemudian bila kita berseorangan ni, macam-macam lah otak kita berfikir. Mulalah overthinking, datangnya anxiety, depression. Kalau untuk orang yang lebih berusia, maksudnya macam mak bapak kita kan, yang lebih tua, kalau mereka macam isolasi diri sendiri, lama kelamaan boleh jadi demensia dan sebagainya lah. Okey, kenapa bila kita naik flight ataupun naik bukit, telinga kita ada meletup? Okey, itu soalan tu memang common lah orang yang tanya. Telinga kita terbahagi pada 3 bahagian lah. Telinga luar, tengah dengan dalam. Telinga tengah ni dia bersambung dengan hidung melalui satu tube, kita panggil eustachian tube. So fungsi eustachian tube ni untuk regulate the pressure, maksudnya seimbangkan tekanan di luar dan di dalam telinga. Jadi bila kita naik ke tempat tinggi, tekanan atmosfer
lagi rendah daripada tekanan dalam telinga. Jadi telinga kita akan eustachian tube tu akan terbuka dan tertutup untuk seimbangkan kembali. That's why kita dengar bunyi pop dalam telinga. Ada tak cara untuk mengelakkan tu? Sebab ada certain times benda tu boleh menyakitkan. Betul. Jadi maksudnya sebelum kita naik ke tempat tinggi tu, bolehlah buat macam minum air. Bila kita minum air, eustachian tube kita pun akan bergeraklah supaya kita tak ada rasa terlampau pressure dalam telinga kita. Ataupun telan LU pun is okay. Selalu bunyi dan pendengaran ni dia gunakan unit dB. Betul. dB tu apa? dB tu kita panggil decibel lah. Macam kalau jarak kita panggil kilometer kan. So dB kekuatan bunyi kita panggil decibel, decibel lah. Kalau bunyi, okey, kita starting dengan 0 sampai 140. Kosong ni kita cakap bunyi dia macam bunyi leaf, daun jatuh. Itu kita panggil 0 dB lah. 140 ni bunyi dia macam bunyi aeroplane. So bunyi yang dangerous kita panggil dangerous decibel. Dalam dia adalah 80 dB ke atas. Tetapi 80 dB yang menjadi bahaya apabila kita duduk dalam kawasan tu selama 8 jam. Lebih kurang lah 8 jam sehari. Okey, untuk soalan yang terakhir, untuk earphone ni kan dia ada pelbagai jenis. Ada yang in-ear, seketul dalam telinga macam earpods tu. Ada yang over-ear yang dia tutup telinga. Dan sekarang ni ada juga bone conduction di mana dia melekat kat tulang tepi kepala tu dan melalui vibration, dia melalui tulang telinga, kita boleh dengar muzik tu. Jadi antara pelbagai jenis tu, mana yang terbaik dari segi kesihatan pendengaran kita? Speaker. Speaker mana? Literally speaker. I would say speaker. Sebab apa Sebab bila kita pakai kita pakai earphone yang masuk dalam telinga, sebenarnya bunyi itu direct terus kepada kita punya gegenang telinga lah. So bunyi kuat terus ke direct kepada gegenang telinga. Sangat tak bagus lah. Sama juga dengan headphone lah. Tapi better sikit headphone sebab kita letak dekat luar, bukan kat dalam lah. Kalau yang jenis yang vibrator tu pun jangan kita dekat dengan kita punya mastop. Kat sini kita panggil mastop bone lah. Mastop bone tu tempat yang organ pendengaran kita duduk lah, cochlea kita panggil. Maksudnya walaupun dia by tulang tapi still ada dangerous dia lah. Ada tak sebelum kita akhiri yang Encik Nurul nak kongsikan kepada pendengar? Okay, so Assalamualaikum pula. Okay, jika anda semua telah rasa pendengaran anda macam kurang dengar, contoh bila orang panggil susah nak menyahut, bila tengok TV kita nak kena kuatkan bunyi, ataupun bila dengar earphone sebelah dengar sebelah tak dengar kan, bolehlah pergi ke mana-mana klinik yang provide servis audiologi lah. Kalau macam saya sendiri boleh berjumpa saya di Basirate Center Taipei. Alright, terima kasih sekali lagi Encik Nurul kerana sudi. Terima kasih coach. Meluangkan masa. Roommate saya. Okey, itu saja untuk hari ini. Semoga kita jumpa lagi. Bye.